Saya tumpang gembira. Saya sungguh tertarik dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua fans Harimau Malaya. Nampak semua tak habis senyum lagi walaupun dah 3 hari sejarah tercipta. Masih gembira lagi hari ini, dan untuk tambah kegembiraan, kehangatan sambutan tu, saya bawa kepada anda bekas jurulatih kebangsaan dan memang tokoh yang memang kita sangat hormati, Datuk Ong Kim Swee. Sihat Datuk? Sihat, apa khabar? Baik, saya baik. Boleh Datuk ceritakan sikit perkembangan pasukan Sabah selepas balik daripada friendly di Indonesia? Ya, selepas sebulan berehat daripada Liga, ya, kita kembali berlatih seperti biasa, dan 3 perlawanan yang kita lalui di Indonesia memberi banyak pendedahan, dan itu yang penting untuk kita bawa ke perlawanan esok menentang Pahang di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Baik, saya pun dapat rasakan kehebatan aura pasukan Sabah tahun ni, Datuk. Okey, so saya sebenarnya nak berkongsi dengan Datuk lah tentang pencapaian pasukan kebangsaan kita, dan baru-baru ni kita mencipta sejarah selepas 43 tahun akhirnya kita layak ke Piala Asia. Bila Datuk tengok permainan dan tengok kita dapat catat kejayaan pada perlawanan terakhir tu, apa perasaan Datuk sebagai bekas jurulatih kebangsaan? Pertama, saya ingin ucapkan tahniah, ya, pada barisan kejurulatihan, para pemain dan juga pengurusan AFM. Terutamanya kita dapat lihat permainan yang cukup berbeza, corak permainan yang pantas dari segi bertahan, menyerang, semuanya melengkapi. Dan ini memberi kesukaran untuk pasukan lawan, walaupun kita tewas dengan pasukan Bahrain, tapi mereka tentu menerima impak berlainan dengan pasukan kebangsaan. Tetapi apa yang penting bagi saya lihat adalah kesungguhan pemain, ya, di mana pemain menunjukkan keinginan, ya, desire to play for the country, bermain untuk pasukan kebangsaan. Itu paling penting, di mana lama kita tidak lihat para pemain kita memberikan kesungguhan yang luar biasa. Tetapi 3 perlawanan yang lepas, mereka menunjukkan satu tahap yang cukup tinggi, dan ini pasti akan memberi satu impak pada generasi baru kita. Apabila kita layak, dan tentu para pemain muda yang dari umur 15, 16 akan mula memikirkan, saya pun ingin menjadi seperti mereka, di mana ini akan memberi lebih impak, seperti saya katakan, untuk pasukan kebangsaan pada masa akan datang. Okey, bila kita tengok dalam saingan Piala Asia ni, kita punya permainan tu memang berbeza macam Datuk cakap tadi, intensiti tinggi, kerajinan lain. Adakah Datuk rasa itu adalah faktor utamanya disebabkan coach Kim Panggon, atau itu adalah hasil pembangunan dan kesinambungan coach-coach sebelum ni? Bagi saya itu bukan satu perkara yang baru. Namun apa yang diterapkan oleh Kim Panggon, seperti saya katakan, merupakan satu kelainan daripada segi intensiti terutamanya. Untuk pembangunan pemain, seperti mana kita tahu, kalau kita lihat pemain-pemain yang beraksi ataupun berada dalam pasukan kebangsaan kini datangnya daripada awal lagi, di mana mereka telah didedahkan dalam kejohanan yang berperingkat tinggi, terutama kalau kita lihat seperti Matt Davis, Syami Kuti, Azam Aziz, Safawi, Akia. Mereka ni telah bermain di peringkat yang tinggi, bukan sahaja dengan pasukan remaja kita dikelaikan ataupun di Piala Asia bawah 23 tahun, tetapi mereka bermain dengan kelab-kelab ternama di kejohanan AFC Champions League. Jadi ini memberi mereka pengalaman, ya, dan di sini kedua-dua peringkat amat penting, di mana peringkat remaja mereka didedahkan dengan corak latihan ataupun pendedahan daripada segi perlawanan-perlawanan yang mereka lalui dengan intensiti tinggi.
Okey, macam kebanyakan fans lah, lepas kita meraihkan tu, selepas sehari sedua macam-macam lah perbincangan yang timbul. Tak kurang yang tahniah, tak kurang juga yang masih mengecam. Tapi dalam banyak-banyak perbincangan tu ada salah satunya penyokong Tegar Sabah. Saya shout out kepada Tora Bola. Dia hantar kepada saya, tengok gambar ni. Jangan lupa untuk kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Ong Kim Swee. Dan saya tengok, wow, betul. Datuk dah mula menggunakan pemain-pemain ni sejak dia orang muda lagi. Ikut pengalaman Datuk, sewaktu mula-mula Datuk memimpin dia orang, ada tak rasa tim ni ada memang mereka ni akan membawa something yang special untuk tim negara masa tu? Ya, kalau kita lihat daripada segi pencapaian negara-negara besar, ya, terutama apabila mereka bermain dalam peringkat tertinggi seperti peringkat remaja tertinggi, ya, contoh World Cup Under 17, World Cup Under 20 ataupun kejohanan-kejohanan yang besar, dan selang beberapa tahun, 4-5 tahun, pemain yang sama juga akan dibawa ke pasukan kebangsaan. Jadi hari ini terbukti apabila pemain-pemain ini terlibat dalam kejohanan yang besar di peringkat, walaupun di peringkat Asia dan layak ke peringkat suku akhir, bermakna kita berada dalam kelompok yang terbaik di Asia. Dan apabila selepas berapa tahun, selepas 4 tahun, pemain yang sama daripada peringkat umur yang dahulu 23 kini telah dinaikkan ke pasukan kebangsaan. Jadi kesinambungan itu penting. Kalau kita mencapai kejayaan yang baik di peringkat remaja, kejayaan di peringkat kebangsaan akan datang bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, mungkin 4-5 tahun. Tetapi kita harus ingat, pemain-pemain muda ni harus kita ketengahkan dengan lebih banyak lagi perlawanan-perlawanan antarabangsa. Kalau kita lakukan itu, saya percaya kita mampu melangkah lebih jauh pada masa hadapan. Kita tak boleh lihat daripada segi short term. Tetapi apabila pemain-pemain ini layak, kalau kita lihat daripada segi umur mereka berkemampuan untuk bermain dalam satu lagi pusingan kelayakan Piala Asia yang akan datang. Jadi bila Datuk lihat tim yang pernah Datuk bawa dulu sekarang dapat menjulang nama Malaysia macam ni, adakah Datuk rasa apa yang pengorbanan Datuk sebelum ni berbaloi, berkesan? Inilah hasilnya. Saya seperti peminat lain, ya, saya tumpang gembira. Yang penting seperti saya katakan awal tadi, saya sungguh tertarik dengan kesungguhan pemain, di mana desire, kalau mengikut apa yang dikatakan, desire untuk to represent your country, ini yang penting. Kalau pemain kita mempunyai sikap yang sama, sentiasa turun ke padang mewakili negara dengan memberi 120% komitmen, ini yang berlaku, ya. So kita tidak boleh mengambil mudah selepas ini, di mana kita harus menekankan perspektif disiplin dan juga keinginan para pemain harus sentiasa hunger, di mana inginkan kejayaan. Dan berita baik juga yang kita dapat dengar, bila kejayaan kita layak ke Piala Asia ni, ada beberapa nama darah warisan yang sebelum ni kita mungkin seakan-akan sudah terlepas, akhirnya macam menunjukkan minat untuk kembali menyarung jersey Malaysia. Adakah ini perkara yang bagus? Dan FAM juga sendiri mengatakan dia akan cuba cari lebih ramai lagi mixed blood yang bermain di Eropah dan di luar. Tidak salah untuk kita memilih ataupun mendapatkan mixed heritage ataupun naturalization. Saya tidak mengatakan ini tidak harus berlaku. Tetapi bukan semua pemain mixed heritage atau naturalization yang kita boleh ambil dan tangkap muat. I don't think so. Kita harus memberikan kebebasan pada barisan kejurulatihan, terutamanya untuk memikirkan sama ada pemain tersebut boleh menjarung jersey kebangsaan ataupun tidak. Di mana kita tahu ramai pemain sekarang yang tiba-tiba daripada dahulu nak mewakili England, contohnya, lepas tu nak mewakili Iraq, tapi tiba-tiba sekarang ingin mewakili Malaysia. Jadi itu satu perkara yang cukup positif, tetapi kita harus halusi para pemain ini dengan memberi kebebasan kepada jurulatih untuk membuat pemilihan.
Saya nak sentuh sikit je Datuk tentang skuad bawah 23 hari tu, walaupun kempen dia kurang menjadi, tapi boleh tak kalau kita mula cantumkan beberapa pemain yang sudah stand out dalam under 23 kepada skuad kebangsaan untuk persiapan ke Piala Asia? Mungkin ada 1, 2 ataupun 3 pemain saya percaya mampu untuk bersama pasukan kebangsaan, tapi saya katakan terpulang pada jurulatih. Dan kita harus ingat ya, dalam skuad bawah 23 tahun kali ini kita mempunyai 15 pemain yang masih boleh bermain dalam kelaikan bawah 23 tahun hadapan. Jadi apabila mereka telah didedahkan di peringkat Sukan C ke peringkat separuh akhir dan bermain dalam kejohanan AFC bawah 23 tempoh hari, dan pengalaman yang mereka dapat walaupun tak berjaya, tetapi pengalaman dan pendedahan yang mereka dapat akan dibawa pada kelaikan yang akan datang. Jadi saya percaya kelompok pemain ini akan bertambah baik dan mereka mampu melakukan tugas yang lebih baik pada kejohanan AFC bawah 23 yang akan datang. Bermakna Datuk berpendapat mungkin kegagalan dia tu adalah satu learning process dan kita akan dapat hasilnya pada tahun hadapan. Datuk percaya macam tu? Saya pasti yang mereka ini kalau didedahkan dengan banyak lagi peranan-peranan persahabatan antarabangsa sebelum menghadiri dalam pusingan kelayakan, sudah tentu mereka akan bertambah baik, dan saya berani mengatakan kita mempunyai para pemain yang cukup berpengalaman untuk peringkat bawah 23 tahun hadapan. Okey, soalan terakhir saya Datuk, sebab bila kita tengok atas kertas kelaikan Piala Asia tu kita ranking yang ketiga sebenarnya. Kita berada di belakang Turkmenistan dan Bahrain, tapi mungkin ada satu faktor yang membuatkan pasukan kita meletup, iaitu fans. Boleh tak Datuk share sewaktu Datuk menjadi jurulatih dulu, macam mana faktor fans ni dapat membantu pasukan? Penyokong merupakan aset yang penting untuk setiap pasukan ya. Tanpa penyokong kita tidak akan mendapat motivasi. Ya, semasa saya menjadi jurulatih baik bawah 23 dan juga pasukan kebangsaan, para penyokong memainkan peranan penting, dan tempoh hari apabila pasukan kita bermain dengan Bahrain, dengan Bangladesh, di situ kita dapat lihat secara tidak langsungnya pemain-pemain akan bertambah semangat untuk berusaha bersungguh-sungguh. Jadi para penyokong seperti saya katakan merupakan aset yang paling penting dalam setiap pasukan maupun klub. Okey, terima kasih Datuk. Saya rasa itu saja kerana sorry kalau mengacau waktu Datuk nak training sekali lagi kan. No problem. Okay. Terima kasih kerana sudi berkongsi idea yang memang saya rasa fan akan seronok dengar ni, Datuk. Terima kasih. All the best. Congratulations. Ada rezeki kita jumpa lagi Datuk ya. Okay, thank you. Selamat petang. Right.